Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan subtopik 3.2, kepentingan gizi seimbang. Standar pembelajaran, menguraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang, menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Objektif pembelajaran, menguraikan dan berkomunikasi tentang gizi seimbang dengan memberi contoh yang sesuai berdasarkan piramid makanan. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dengan membuat pengiraan nilai kalori. Baiklah, sebelum kita masuk kepada subtopik 3.2, kepentingan gizi seimbang, cikgu mau menguji kamu, sama ada kamu faham dengan subtopik 3.1, kelas makanan, yang sudah dipelajari. Baiklah murid-murid, coba lihat gambar makanan yang dipaparkan dalam slide. Cikgu pasti kamu mesti tahu apakah nama makanan ini. Makanan yang tidak asing lagi di Malaysia. Bella, boleh beritahu cikgu apakah nama hidangan ini? Nama hidangan ini nasi lemak, cikgu. Betul jawaban Bella. Nama hidangan ini adalah nasi lemak. Pada pendapat kamu, adakah hidangan ini merupakan hidangan yang lengkap? Cikgu, nasi lemak adalah hidangan yang lengkap. Baiklah, John cakap nasi lemak adalah hidangan yang lengkap. Boleh John beritahu mengapa? Sebab nasi lemak mengandungi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas, dan air juga. Bagus, tepat sekali John. Ini menunjukkan John memahami subtopik kelas makanan yang sudah dipelajari. Baiklah, boleh Jen sebutkan sumber karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat dalam hidangan nasi lemak? Boleh, cikgu. Sumber karbohidrat adalah nasi, sumber protein adalah ikan bilis, ayam, telur, dan kacang tanah. Sumber lemak pula adalah santan, kacang tanah, dan minyak. Bagus, tepat sekali Jen. Baiklah, boleh Bella pula sebutkan sumber vitamin, mineral, pelawas, dan air dalam hidangan nasi lemak? Boleh, cikgu. Sumber vitamin yang terdapat pada semua jenis makanan dalam nasi lemak seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K. Sumber mineral pula adalah ikan bilis, garam, telur, serta ayam. Sumber bagi pelawas dan air terdapat pada timun. Bagus Bella, tepat sekali. Ini juga menunjukkan Bella dan Jen dapat memahami subtopik kelas makanan dengan baik. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat video pengajaran yang mengenai kepentingan gizi seimbang. Dalam video ini, murid-murid akan mempelajari mengenai piramid makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Mari kita saksikan video ini. Sekejap ya. Baiklah, kamu nampak screen video nih? Nampak? Nampak, cikgu? Oke, cikgu akan mainkannya.
Kamu nampak dengan screen slide nih? Nampak, Ya, Cikgu? Oke, jadi kamu sudah tonton video tadi? Ya. Sudah, Cikgu. Sudah, Oke. Cikgu. Baiklah, murid-murid, kita sudah menonton video pengajaran mengenai piramid makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Ada siapa yang ingin menjawab soalan ini? Saya, Cikgu. Baiklah, Bella. Apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dan dalam kuantiti yang betul. Bagus, tepat sekali, Bella. Baiklah, soalan seterusnya. Bagaimanakah cara untuk menyediakan hidangan makanan yang sehat? John, boleh jawab soalan ini? Boleh, Cikgu. Kita boleh merujuk piramid makanan sebagai panduan dalam penyediaan makanan yang sehat. Betul apa yang dikatakan oleh John. Oke, dengan menuju piramid makanan, kita dapat menyediakan makanan yang seimbang untuk keperluan tubuh badan kita. Baiklah, apakah kelas makanan yang terletak paling bawah sekali dalam piramid makanan? Kelas makanan karbohidrat, Cikgu. Betul, Jen. Berikan contoh makanan tersebut. Contoh makanan yang mengandungi karbohidrat ialah beras, bijirin, dan roti. Bagus, tepat sekali, Jen. Baiklah, soalan seterusnya. Berdasarkan piramid makanan, makanan apakah yang perlu dimakan dalam kuantiti yang paling sedikit? Cikgu mau tujukan soalan ini kepada Bella. Makanan yang mengandungi minyak, lemak, gula, dan garam, Cikgu. Tepat sekali, Bella. Oke, baiklah murid-murid. Berdasarkan video pengajaran yang kamu saksikan tadi, nyatakan 6 faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Boleh John berikan 3 daripada 6 faktor-faktor tersebut? Boleh, Cikgu. Faktor umur, saiz badan, dan jantina. Bagus, tepat sekali John. Sebutkan 3 lagi faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Cikgu mau tanya Jen. 3 lagi faktor tersebut ialah faktor iklim, pekerjaan, dan keadaan kesehatan. Betul Jen, bagus. Murid-murid, berdasarkan kefahaman kamu, mengapakah orang yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak? Cikgu, Ya Bella. berdasarkan kepahaman saya, orang yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka perlu lebih banyak tenaga. Benar sekali Bella. Orang yang mempunyai saiz badan yang besar ni kan, mereka memang memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka mempunyai jisim otot yang lebih banyak. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya. Di antara orang dewasa yang bertubuh badan besar dengan kanak-kanak serta remaja, siapakah yang lebih memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak? Cikgu, saya ingin menjawab soalan ini. Baiklah John, apa jawapan kamu? Kanak-kanak dan remaja perlu kuantiti makanan yang lebih banyak. Baik, berikan sebab mengapa kamu berkata demikian. Sebab kanak-kanak dan remaja masih aktif dan masih berada dalam proses pertumbuhan. Sebab itulah mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak. Bagus, tepat sekali jawapan kamu John. Baiklah, cikgu lihat kamu semua memahami video pengajaran yang telah kamu saksikan sebentar tadi. Cikgu akan menerangkan dan mengulas kembali pembelajaran kepentingan gizi seimbang menerusi paparan slide PowerPoint. Okey, seperti yang kita ketahui, gizi seimbang penting untuk kita kekal sihat. Dia mengandungi semua 7 kelas makanan dalam kuantiti yang betul dan ianya berlainan untuk setiap individu. Baiklah, kita sudah lihat piramid makanan, kan? Jadi yang
paling bawah sekali itu adalah bagian kelas makanan karbohidrat. Untuk beras, roti, dan bijirin, kita harus makan paling banyak. Buah-buahan dan sayur-sayuran pula kita harus makan banyak. Susu, keju, ayam, ikan, dan daging kita harus makan dalam kuantiti yang sederhana. Dan lemak, minyak, garam, dan gula pula kita harus makan yang paling sedikit sekali. Setakat ni, kamu semua paham? Paham, Cikgu. Okey, Paham, Cikgu. bagus. Cikgu akan teruskan ya. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seperti yang kita bincangkan tadi. Ada 6 faktor keseluruhannya. Okey, faktor pertama, jantina. Mengapa? Lelaki dia perlu lebih banyak tenaga kerana saiz dan berat yang lebih besar dan mereka lebih berotot berbanding perempuan. Okey, umur pula. Nah, kanak-kanak dan remaja ni dia perlu lebih banyak tenaga sebab untuk pertumbuhan badan dan mereka ni lebih aktif berbanding orang dewasa. Bagi faktor pekerjaan pula, seseorang yang kerja lebih berat tu mereka perlukan tenaga yang lebih banyak. Untuk keadaan kesihatan, pesakit ni dia perlu sajian yang sesuai dengan keadaan kesihatannya supaya dia dapat melawan penyakit tersebut. Baiklah, iklim. Bagi seseorang yang tinggal di negara yang sejuk, mereka ni perlukan tenaga yang lebih banyak kerana lebih cepat kehilangan haba. Dan seterusnya, saiz badan. Seseorang yang bersaiz badan besar, mereka ni perlu kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka ni perlu lebih banyak tenaga. Baiklah, setakat ni, ada apa-apa soalan? Cikgu, saya ada soalan. Okey, Bella, apa soalan kamu? Bagaimanakah cara untuk mendapatkan berat badan ideal bagi yang bertubuh kecil? Okey, baiklah. Bagi individu yang mempunyai masalah kurang berat badan kan atau bertubuh kecil ni, mereka ni sebenarnya amat digalakkanlah untuk makan secara konsisten. Sekurang-kurangnya mereka ni makan 3 kali sehari lah, terutamanya sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Jadi makanan yang mereka ambil juga tu haruslah seimbang, okay? Dalam kuantiti yang banyak dengan tujuan untuk meningkatkan berat badan mereka. Dan mereka juga seharusnya melakukan senaman. Ini bagi merangsang perkembangan otot mereka untuk mencapai berat badan yang ideal. Bella, sudah jelas dengan persoalan kamu? Jelas, Cikgu. Terima kasih. Baiklah, sama-sama. Okey, seterusnya cikgu akan teruskan lagi dengan pembelajaran nilai kalori makanan. Okey, jadi makanan ni yang kita tahu dia mengandungi beberapa kelas asas. Itu yang pertama, karbohidrat, protein dan lemak. Jadi bagi ketiga-tiga kelas ni sebenarnya menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Jadi apa maksudnya apabila kuantiti tenaga apabila dibakar ni adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan itu dibakar dengan lengkap di dalam badan. Ini disebut sebagai nilai tenaga atau nilai kalori. Dan biasanya ianya diukur dalam unit kalori kecil ataupun joule. Okay? Baiklah. Seperti kita lihat di sini 1 kilokalori dia sama dengan 4.184 kilojoule. Jadi 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori kecil. Jadi seperti kita lihat nih di sini ada jadual dia, nilai tenaga dalam karbohidrat, protein dan lemak. Tapi kita lihat di sini, okey, lemak berapa? Berapa kilojoule tenaga untuk 1 gram? Okey, ini untuk 1 gram. Untuk 1 gram lemak dia menghasilkan tenaga sebanyak 37 kilojoule. Kalorinya sebanyak 9 kilokalori, okey? Protein dan karbohidrat sama. Kilojoule sebanyak 17 dan kilokalori adalah sebanyak 4. Okey, setakat ni kamu faham? Paham, Cikgu. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penerangan unit kalori ya. Okey, seperti kita lihat di sini, 1 kilokalori sama dengan 1 kalori besar. Kita lihat di situ huruf C. Huruf C dia tu besar kan? Okey, 1 kilokalori juga bersamaan dengan 1000 kalori kecil. Okey, kita lihat di huruf sini, huruf C kecil. Jadi kilokalori ini dia ditakrifkan sebagai anggaran jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo, 1 kilo air dengan 1 derajat Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Jadi CAL bermaksud kalori kilogram ataupun kalori besar. Huruf C dia besar sini.
Oke, definisi kalori besar ni dia sama dengan kilokalori, oke? Cuma unit dia tuh yang berbeza. Oleh itu kita boleh simpulkan di sini di mana 1 kilokalori bersama dengan 1 kalori besar, oke? Oke, seterusnya kalori kecil atau kalori gram. Dia dengan huruf C kecil di situ ya, CAL kecil. C huruf dia kecil adalah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dengan 1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfera. Jadi beza di sini adalah dia menaikkan suhu 1 gram. Untuk kilokalori dan kalori besar menaikkan suhu 1 kilogram air. Oke, Oke, seterusnya. 1 kilokalori ini dia sama dengan 1000 kalori kecil. Jadi dalam arti kata lain kan kita lihat seperti 1 kilogram itu dia sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilokalori itu dia bersama dengan 1000 kalori kecil. Jadi kita dapat simpulkan di sini 1 kilokalori sama dengan 1 kalori besar dan bersama dengan 1000 kalori kecil. Oke. Jadi kamu boleh faham setakat ni? Paham, Faham, Cikgu. Cikgu. Oke, Faham, Cikgu akan teruskan ya. Oke, kita lihat di sini. Nilai kalori sepinggan nasi lemak. Oke, dalam sepinggan nasi lemak tuh kita dapat lihat. Dalam sepinggan nasi lemak tuh ada berapa kalori? Kita dapat lihat di sini. 902.4 kilokalori kan? Jadi kita tahu di sana di mana 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori kecil. Kalau kita mau tahu berapa kalori kecilnya, kita darabkan saja dengan 1000. Jadi kita dapat 902.400 kalori kecil. Ini boleh faham? Oke. Faham, Cikgu. Oke, jom kita buat latihan mengira. Mengira nilai kalori makanan. Oke, kita tengok sini. Ada nasi goreng. Nasi goreng 1 pinggan, 640 kalori. Pisang berangan, 2 biji, 120 kilokalori. Susu 1 gelas, 130 kilokalori. Cuba kita kira. Oke, cikgu akan beri kamu masa untuk mengira. Baiklah, John, kamu sudah siap mengira? Sudah, Cikgu. Oke, berapakah nilai kalori makanan tersebut? 890 kilokalori, Cikgu. Bagus, tepat sekali. Oke, kita lihat di sini. Kaedah pengiraan, 890 kilokalori. Kalau kita mau ubah kepada kalori kecil, kita cuma darabkannya saja dengan 1000, oke? Kita dapatlah 890.000 kalori kecil. Oke, ini kamu paham juga? Semua paham? Paham, Cikgu. Paham, Cikgu. Oke, bagus. Cikgu akan teruskan ya. Oke, seterusnya kita pergi kepada sesi soal jawab, oke? Baiklah, murid-murid. Sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Berdasarkan apa yang kamu pelajari, cikgu mau tanya, apakah beza di antara kalori kecil dengan kilokalori? Siapa yang mau coba untuk jawab? Saya, Cikgu. Baiklah Jen, sila jawab. Kilokalori adalah anggaran jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air dengan 1 degree Celcius pada tekanan 1 atmosfera. Manakala kalori kecil adalah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dengan 1 degree Celcius pada tekanan 1 atmosfera. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori kecil. Bagus, tepat sekali Jen. Ini bermaksud Jen, dia betul-betul menumpukan perhatian. Tadi dia tahu takrifan apa itu kalori kecil, apa itu kilokalori. Oke, bagus. So, jadi soalan seterusnya ya. Pada pendapat kamu, adakah cara lain yang lebih sihat untuk menurunkan berat badan yang berlebihan selain melakukan senaman? Mari kita bincangkan. Oke? Ada cara lain, Cikgu. Oke, baiklah Bella. Apa cara lain tersebut? Pada pendapat saya, kita boleh mengira jumlah kalori makanan yang diambil untuk mengawal pengambilan makanan agar tidak berlebihan.
Tepat sekali, Bella. Bagus. Oke, selain itu, murid-murid yang lain, ada yang ingin ditambah? Cikgu, kita juga seharusnya mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang dengan merujuk piramid makanan. Benar sekali, John. Bagus. Baiklah. Kesemua cadangan yang kamu telah sebutkan tadi itu adalah benar. Jadi, cara yang lebih sehat di sini bermaksud kita nih seharusnya melakukan semua perkara yang telah kamu sebutkan tadi, yaitu dengan mengawal pengambilan makanan, memakan makanan yang seimbang, dan tidak lupa juga untuk melakukan senaman harian agar berat badan yang berlebihan itu kita dapat kurangkan dengan lebih berkesan lagi. Oke? Baiklah murid-murid. Oke, cikgu mau bagi kerja rumah. Oke, cikgu mau kamu buka buku teks sains pada muka surat 59. Kamu buat latihan formatif 3.2, soalan 1 hingga 4, dan kamu perlu hantar pada hari esok. Bolehkah? Boleh, Boleh, Cikgu. Cikgu. Oke, bagus. Jadi, kamu ada apa-apa lagi soalan yang untuk ditanya? Saya ada soalan, Cikgu. Oke, baik Bella. Apa soalan kamu? Cikgu, apakah maksud kalori kosong seperti yang terdapat pada minuman berkarbonat dalam tin? Baiklah, itu satu soalan yang bagus, Bella. Oke, kalori kosong. Apakah maksud kalori kosong? Jadi kalori kosong ini sebenarnya dia tidak bermaksud makanan atau minuman tersebut tidak mengandungi kalori. Oke, sebenarnya ianya ini mengandungi kalori yang tinggi, tetapi dia rendah kandungan zat nutriennya. Biasanya makanan ini dia mengandungi gula dan lemak yang sangat tinggi, serta sangat berbahaya kepada kesehatan tubuh badan kita jika kita ambil dalam kuantiti yang banyak dan tidak terkawal. Oke, boleh kamu sebutkan, apakah contoh makanan yang tinggi kandungan gula? Bella boleh berikan contoh? Boleh, Cikgu. Contoh makanan yang tinggi gula adalah seperti gula-gula, minuman berkarbonat, minuman manis, dan minuman beralkohol. Tepat sekali, Bella. Oke, bagaimana pula dengan makanan yang mengandungi lemak dan minyak yang tinggi? Jen, boleh berikan contoh? Boleh, Cikgu. Contoh makanan yang tinggi kandungan lemak dan minyak adalah makanan fast food atau makanan segera seperti kentang goreng, burger, ayam goreng, margarin, dan mayonis. Tepat sekali, Jen. Oke, oleh itu murid-murid, kita seharusnya bijak dalam memilih makanan yang sehat dan seimbang, berpandukan piramid makanan, dengan mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas, dan air, demi menjamin kesehatan tubuh badan kita. Baik, Baik, Cikgu. Cikgu. Baik, Cikgu.